Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 18 November. Saya Izrina Amir Hamzah. Tajuk utama tengah hari ini, Pakatan Harapan jalankan postmortem terperinci, serius dan jujur. Kenal pasti punca tewas di Tanjung Piai. Mahkamah tolak permohonan Najib tangguh perbicaraan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu postmortem yang terperinci, serius dan jujur di semua peringkat parti dalam Pakatan Harapan PH akan dibuat. Langkah itu bagi mengenal pasti punca sebenar kekalahan gabungan berkenaan dalam pilihan raya kecil PRK Tanjung Piai kemarin. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga pengerusi PH dalam satu kenyataan berkata beliau menerima keputusan yang dibuat oleh rakyat Tanjung Piai. Katanya walaupun sudah menjangkakan majoriti akan beralih ke arah pihak lawan, namun Tun Dr. Mahathir berkata beliau menjangkakan kekalahan itu tidak akan lebih daripada 2,000 undi. Namun keputusan rasmi majoriti kekalahan yang diumumkan ialah sebanyak 15,086 undi. Tun Dr. Mahathir turut mengucapkan terima kasih kepada mereka yang bekerja keras sepanjang pilihan raya kecil berkenaan. Dalam PKR itu, calon Barisan Nasional Datuk Seri Wee Jack Seng menewaskan 5 calon lain termasuk pesaing terdekatnya dari calon PH, Karmain Sardini. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak untuk menangguhkan perbicaraan kes meminda laporan akhir audit One Malaysia Development Berhad 1MDB yang dihadapinya. Serentak keputusan itu, Hakim Muhammad Zaini Mazlan mengarahkan prosiding perbicaraan kes berkenaan diteruskan hari ini seperti yang dijadualkan. Dalam ucapan pembukaan perbicaraan di Malam Pendaur Raya, Datuk Seri Gopal Sri Ram berkata Datuk Seri Najib menerima sejumlah besar wang 1MDB dan beliau berbohong kepada seluruh dunia bahawa ia derma daripada Arab Saudi. Datuk Seri Najib turut bertanggungjawab sama ada secara jenayah dan juga sivil berhubung sebarang pelanggaran tugasnya terhadap syarikat 1MDB. Wang itu disalurkan ke dalam akaun syarikat Good Star Limited yang dikawal oleh bayangan Datuk Seri Najib iaitu ahli perniagaan Jolo. Perbicaraan dimulakan dengan pihak pendakwaan memanggil saksi pertama iaitu Setiausaha Bahagian Urusan Parlimen dan Perlembagaan Daman Huri Nur. Sehingga jam 1 tengah hari tadi, 3 saksi dipanggil memberi keterangan. Pada 12 Disember tahun lalu, Datuk Seri Najib didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan pada laporan akhir pengauditan 1MDB sebelum ia dibentangkan kepada jawatankuasa kira-kira wang negara untuk mengelakkan sebarang tindakan terhadapnya. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy pula didakwa bersubahat dalam meminda laporan itu bagi melindungi Datuk Seri Najib daripada dikenakan tindakan tata tertib, sivil atau jenayah berkaitan 1MDB. Sementara itu, di Mahkamah Berasingan, permohonan bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk mencabar pendakwaan terhadap dirinya menerusi Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 turut ditolak. Hakim Colin Lawrence Sekira berkata, permohonan yang dibuat atas hujah yang melanggar Perlembagaan Persekutuan disifatkan sebagai pramatang kerana perbicaraan belum bermula. Tambah Hakim Colin, cabaran pada ketika ini adalah pramatang di mana ia secara andaian menganggap kebolehterimaan dokumen yang dibentangkan. Terdahulu, Peguam Bela Hisham Tay Potik dan Datuk Ahmad Zaidi Zainal mempertikaikan peruntukan dalam Akta SPRM dan Amlat FA berkenaan kebolehterimaan dokumen yang dikemukakan pihak pendakwaan. Namun menurut Hakim Colin, setiap isu berbangkit berhubung ketidakpuasan hati pasukan pembelaan berkenaan bukti itu boleh dikemukakan semasa perbicaraan. Selepas mengumumkan keputusannya, Hakim kemudian mengarahkan prosiding perbicaraan diteruskan. Datuk Seri Ahmad Zahid terdahulu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur terhadap 47 pertuduhan, 12 daripadanya membabitkan pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana milik Yayasan Akal Budi. 2 sahabat maut manakala 6 lagi cedera termasuk 3 kanak-kanak dalam satu kemalangan malam tadi. Kejadian berlaku kira-kira jam 7.45 malam di kilometer 204.5 Lebuh Raya Utara Selatan Plus, arah utara berhampiran kawasan rehat dan rawat RNR Air Keruh Melaka.
Mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Luqman Hakim Moshazid dan Ahmad Daniel Ruzwan Iskandar Muhammad Ali masing-masing berusia 19 tahun. Kedua-dua remaja terbabit dipercayai dalam perjalanan dari Johor ke Kuala Lumpur bagi memulakan latihan industri. Kemalangan dipercayai berlaku apabila trailer muatan serbuk batu kapur yang dalam perjalanan dari arah Seremban Negeri Sembilan menghala ke Johor dikatakan terbabas masuk ke laluan bertentangan sebelum merempuh 5 kenderaan. Dalam kemalangan ini melibatkan satu lori dan 5 buah kereta. Dan satu kereta telah diempak oleh lori, di mana dalam kenderaan itu terdapat 2 lelaki yang telah meninggal dunia. Kedua-dua lelaki ini disyaki pelajar. Manakala yang cedera dalam satu kereta Myvi, yang satu lagi itu cedera satu lelaki dewasa, satu perempuan dewasa, satu kanak-kanak perempuan dan 2 kanak-kanak lelaki. Dan seorang pemandu lori yang cedera. Oleh kerana keadaan Pro 2 Myvi yang remuk teruk akibat dihempap trailer, hanya satu mangsa berjaya dibawa keluar sebelum kenderaan berat itu dialihkan dengan bantuan kren. Kereta yang ada yang terlibat kemalangan di bawah trailer ni telah nak kata telah remuk terus, menyebabkan kedua-dua mangsa yang meninggal di tempat kejadian ini telah tersepit di tempat kejadian, di mana kesukaran dia adalah di mana kita terpaksa mengalihkan trailer dalam keberatan lebih kurang dalam 4,000 tan 4,000 tan untuk kita alihkan, di mana barulah kita dapat mengeluarkan mangsa yang tersepit di bawah trailer tersebut kesukarannya. So kita memerlukan bantuan kren untuk mengalihkan trailer yang besar. Mangsa kedua hanya dapat dibawa keluar 7 jam kemudian selepas pihak bomba terpaksa memotong beberapa bahagian kenderaan terbabit. Mayat dan mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Alor Gajah. Pemandu lori terbabit yang turut menerima rawatan turut diambil saringan air kencing dan sampel darah. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Bank Negara Malaysia BNM akan sentiasa mengambil kira cadangan penyedia indeks dan pelabur untuk mengkaji pelbagai langkah lain yang boleh dilaksanakan. Gabarnya, Datuk Nur Syamsiah berkata ia akan meningkatkan lagi kecekapan pasaran. FTSE Russell has acknowledged the measures that we have implemented in the past have given greater flexibility to offshore investors to hedge their positions onshore. And that has been borne out by the growing volume of transaction onshore in terms of the FX transactions especially, and even the cost of hedging onshore has been coming down. So that is a positive development which even FTSE Russell has acknowledged. September lalu, FTSE Russell memutuskan untuk mengekalkan bond Malaysia dalam senarai pemantauan indeks bond kerajaan dunia FTSE dengan semakan semula pada Mac tahun depan. Bank Pusat juga sentiasa meningkatkan kesedaran pelbagai tawaran pilihan bagi menangani segala persepsi negatif dalam kalangan pelabur. Ekonomi Malaysia kembang 4.4% bagi suku ketiga 2019 dipacu perbelanjaan sektor swasta. Bagi tahun keseluruhan tahun ini, kerajaan mensasarkan pertumbuhan ekonomi pada kadar 4.7%. Industri kitar semula plastik Malaysia mampu menyumbang 20 bilion ringgit kepada ekonomi negara pada masa akan datang. Justru Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Ong Kian Ming berkata usaha harus digembleng untuk menerokai aspek kelestarian alam sekitar. I think this needs to be enhanced. So this, I think, is a part and parcel of the initiative of the industry to reach out not just within the industry but also to other stakeholders, so that more awareness can be raised in terms of what the industry is doing to promote the circular economy and to reduce the reliance on single-use plastics. Beliau terdahulu merasmikan Persekutuan Industri Plastik ASEAN AFPI ke-18 dan Forum Plastik Asia APF ke-29. Pada 2018, industri kitar semula plastik menyumbang 4.5 bilion ringgit kepada ekonomi negara. Tambah beliau, kerajaan akan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dengan potensi besar dalam ekonomi kitaran dengan membangunkan Pelan Hala Tuju Ekonomi Kitaran CER yang dijangka dilancarkan tahun depan.
dalam memberi pendedahan kepada generasi muda berkaitan teknologi industri rel dan bas elektrik, Kumpulan Prasarana Malaysia Berhad menganjurkan program Journey to the World of Prasarana kepada pelajar sekolah. Peserta diberi peluang melawat fasiliti pengendalian dan penyelenggaraan train di Petaling Jaya, Selangor. Inisiatif yang kami lakukan pada hari ini ialah untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar di peringkat rendah, di peringkat tadika hingga ke sekolah menengah dan juga ke peringkat universiti mengenai prasarana. Apa perkhidmatan yang disediakan oleh prasarana melalui anak syarikat beliau, iaitu Rapid Rail Sdn Bhd dan Rapid Bus Sdn Bhd, iaitu perkhidmatan train dan juga perkhidmatan bas. Sekarang ini pelajar-pelajar sedang dibawa melawat fasiliti penyelenggaraan train untuk melihat sendiri operasi train tanpa pemandu yang dikawal oleh sistem komputer. Laporan luar negara, pesawat Air Namibia dan Korean Air dilaporkan bertembung selepas mendarat di lapangan terbang Frankfurt, Jerman semalam. Akibat pelanggaran kecil itu, kedua-dua pesawat mengalami kerosakan. Jurucakap lapangan terbang berkenaan berkata kejadian berlaku jam 6 petang waktu tempatan. Sebab mendarat, sayap kiri pesawat Air Namibia itu berlanggar dengan penstabil mendatar pesawat Korean Air. Pesawat penerbangan KE-905 Korean Air itu membawa 241 penumpang dan 40 anak kapal. Tiada mangsa cedera. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Perkembangan di Hong Kong, penyokong pro-demokrasi bertindak ganas apabila menggali lubang pintu masuk utama kampus Universiti Hong Kong sebelum mencetuskan kebakaran. Tindakan itu bagi menghalang premis terbabit dirempuh polis yang mengeluarkan amaran akan menggunakan peluru hidup jika diserang dengan senjata berbahaya. Beberapa letupan kuat turut kedengaran sebelum api membakar pintu masuk utama ke Universiti Politeknik Hong Kong. Polis terpaksa melepaskan 3 das tembakan peluru hidup berhampiran universiti berkenaan namun tiada kecederaan dilaporkan. Sementara itu, satu pertempuran sengit tercetus semalam menyaksikan seorang polis cedera apabila dipanah di bahagian kaki. Manakala perusuh membalas tembakan gas pemedih mata dengan lemparan bom petrol. Perusuh turut menggunakan payung bagi melindungi diri daripada tembakan meriam air dan melempar koktel molotov ke arah kenderaan perisai milik polis menyebabkan ia terbakar. Dalam pada itu, China terdahulu berulang kali memberi amaran menghantar pasukan tentera dari Beijing jika kekacauan tidak dihentikan. Seorang anggota polis Iran maut ditembak dalam pertempuran dengan penunjuk perasaan susulan bantahan terhadap kenaikan harga petrol di Kermanshah. Mangsa Major Iraj Javaheri meninggal dunia akibat cedera parah sehari selepas bertempur dengan kumpulan bersenjata. Dalam pada itu, satu lagi kematian membabitkan orang awam dilaporkan berlaku dalam bantahan sama di Bandar Sirjan. Menurut polis, demonstrasi yang pada mulanya aman bertukar ganas. Rusuhan tercetus selepas Iran melaksanakan catuan petrol dan menaikkan harga minyak sekurang-kurangnya 50% pada Jumaat lalu. Menurut kerajaan, langkah itu dijangka membawa pulangan $2.55 bilion Amerika setahun yang sebahagiannya akan disalurkan kepada 60 juta penduduk Iran yang memerlukan bantuan tunai.
Gempa bumi 5.6 magnitude menggegarkan Guam pada jam 9.55 pagi waktu tempatan. Menurut Pusat Tinjauan Geologi Amerika Syarikat USGS, gempa bumi itu berlaku kira-kira 36 km timur tenggara Yigo pada kedalaman kira-kira 67.5 km. Pejabat Keselamatan Dalam Negeri Guam berkata tiada laporan kecederaan atau kerosakan harta benda diterima. Bagaimanapun pihaknya menasihatkan penduduk agar bersedia menghadapi sebarang gempa susulan. Laporan sukan, pemain perseorangan lelaki negara Chem Jun Wei berangkul kejuaraan badminton kejohanan cabaran antarabangsa Malaysia 2019. Ini adalah gelaran keduanya di pentas antarabangsa selepas meraih gelaran terbuka antarabangsa Belanda April lalu. Turun selaku pilihan ke-8 kejohanan, Jun Wei bertemu pemain China Rang Pengbo yang juga pilihan ke-6 di pentas akhir. Bagaimanapun pemain negara itu berdepan saingan sengit sebelum berjaya menewaskan Pengbo 21-16, 19-21, 21-18 dalam tempoh 1 jam 12 minit. Sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai $1,875 Amerika beserta trofi. Selepas ini dia akan menyertai kejohanan Gwangju Korea Masters 2019 bermula esok. Gandengan Muhammad Syafiq Putih dan Wendy Ng Yan Yi berjaya meraih emas dalam kejohanan Grand Prix terjun final semalam. Mereka beraksi cemerlang menerusi acara 3 meter papan anjal seirama campuran yang berlangsung di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil. Gandengan itu mengumpul 259.22 mata mengatasi penerjun Rusia Ilya Molchanov dan Elizaveta Kuzina yang meraih 287.40 mata. Manakala gangsa diraih pasangan Switzerland Jonathan Sacco dan Michelle Hamburg dengan 281.10. Malaysia turut meraih gangsa menerusi gandengan Low Jia Yi dan Jasmine Lau dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita.